لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Senario semasa dalam negara menunjukkan bahawa permintaan masyarakat terhadap pendidikan Islam semakin meningkat dan memberansangkan, khususnya pendidikan pondok tahfiz. Ibu bapa menghantar anak dengan niat murni serta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata agar anak mereka menjadi orang yang beriman, pemimpin ilmu, ulama dan hufaz yang berjaya di dunia dan di akhirat. Setiap pendidikan menawarkan kepelbagaian sistem dan pendekatan yang tersendiri. Perkembangan kepelbagaian ini pastinya mempunyai kelebihan dan keistimewaan serta memberi kesan dan impak yang besar kepada generasi masa hadapan, khususnya kepada sistem pendidikan negara. Pendidik atau ustaz, panggilan untuk pendidik di pondok tahfiz, memainkan peranan yang cukup penting dalam institusi pendidikan untuk membentuk modal insan akar ummi yang hebat di dunia dan di akhirat. Para ustaz perlu memiliki mentaliti yang kuat dan berjiwa besar, kerana ustaz adalah pendidik paling hebat yang mampu mengajar ilmu agama berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah kepada anak-anak. Para ustaz mestilah satu, mempunyai niat yang baik dan menanamkan sifat-sifat ikhlas dan mendidik pelajar serta sanggup berkorban bagi memastikan pelajar menjadi insan berguna di dunia dan di akhirat. Ikhlaslah dalam menyampaikan ilmu, kerana tanpa keikhlasan segala pengorbanan dan susah payah pendidik akan menjadi sia-sia. Jadilah pendidik yang bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik agar generasi akan datang adalah generasi yang baik dan mulia akhlaknya. Dua, berasa bahawa tugas yang mereka buat merupakan tugas mulia dan sewajarnya berbangga dengan tugasan tersebut. Bersungguh-sungguh dan bersabarlah dalam mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan tanpa mengenal arti jemu dan putus asa. Menguasai ilmu agama dan berusaha menambahkan ilmu, jujur dengan apa yang disampaikan, bijak memilih kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan kemampuan pelajar, berupaya membimbing pelajar agar menjadi insan sempurna dari aspek rohani, intelek, emosi dan jasmani. Empat, menyebatikan diri dengan sifat belas dan kasih sayang, berupaya membina daya ketahanan diri pelajar dari melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan hati, pemikiran dan tingkah laku. Berlembut dengan pelajar dan menunjukkan kecintaan kepada pelajarnya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada pelajar dan memberi nasihat yang baik. 5. Meraihkan kepelbagaian kemampuan pelajar. Ada dalam kalangan mereka yang pandai, kurang pandai, kaya dan miskin dan seumpamanya. Berlaku adillah dengan pelajar, tidak hanya mengutamakan sebahagian dan mengenepikan sebahagian yang lain. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang perlahan atau lambat dalam menerima ilmu, namun guru sepatutnya tidak memberi tekanan kepada pelajar tersebut atau memarahinya. 6. Amanah dan bertanggungjawab, kerana ibu bapa memberi kepercayaan kepada para pendidik untuk mendidik anak-anak mereka. Amanah dan tanggungjawab yang besar ini hendaklah dilaksanakan sepenuhnya. 7. Mempunyai sifat prihatin terhadap anak didiknya. Apabila sifat tersebut wujud, hubungan yang harmoni antara guru dan pelajar akan mudah dibina.
Apabila hubungan yang harmoni dapat dibina, maka guru akan sentiasa prihatin terhadap pelajarnya. Rasa prihatin ini melingkupi cakna dengan tindak tanduk pelajar, mengawasi tingkah laku, memberi pelajar sokongan dan pemantauan yang secukupnya. Untuk istiqamah sebagai seorang pendidik yang baik, berakhlak mulia, tidak memadai dilakukan secara bersendirian, tetapi sebaliknya hendaklah mempunyai kumpulan pendidik yang baik yang saling ingat mengingati dan tegur menegur jika berlaku kesilapan dan sentiasa melakukan penambahbaikan. Kepada pondok dan tahfiz, pengurusan satu, bersama-sama dan sertailah persatuan pantas, pintar. Kerana persatuan ini komited membantu memperkasakan mutu pengurusan dan pendidikan di semua pondok tahfiz. Persatuan berperanan memperjuang, mempertahan dan mempromosikan pendidikan agama institusi pondok tahfiz. Jika bersama pantas dan pintar, sentiasa institusi ini akan mempunyai jalinan yang besar untuk membantu satu sama lain. Dua, disarankan supaya bernaung dalam persatuan untuk mewujudkan kesatuan yang lebih kukuh sekaligus menjadikan suara institusi pendidikan Islam itu lebih didengari. Menjadikan pantas dan pintar ini sebagai tempat rujukan dan khidmat nasihat. Menjadi orang tengah kepada pihak ketiga, iaitu pihak pemerintah. Boleh menjadi pemudah cara untuk mendapatkan bantuan, dana dan sumber keuangan untuk membangunkan pondok tahfiz. Supaya permasalahan di dalam pendidikan institusi pondok tahfiz dapat diatasi, seterusnya mengorak langkah ke arah yang lebih tersusun mengikut tasawur ilmu dan wujudnya penambahbaikan. Tiga, disarankan pondok tahfiz supaya turut memberi pandangan dan cadangan dalam usaha memastikan institusi terus subur di negara ini. Diharapkan kepada pelajar, satu, belajarlah bersungguh-sungguh dan beristiqamah dalam menuntut ilmu. Istiqamah perlu disemai ke dalam diri pelajar supaya mereka mempunyai jiwa yang kental sehingga tidak mudah diganggu gugat, khususnya dalam aspek akidah, syariah, ibadah dan akhlak bagi pembinaan syakhsiah diri. Dua, hasil pendidikan pondok tahfiz, lahirnya seorang insan yang saleh dan mampu mencorakkan masyarakat agar lebih menghayati agama dan mempunyai nilai serta tingkah laku yang baik. Tiga, berjaya dan dalam kehidupan dan mampu menjadi insan berguna dan cemerlang kepada agama, bangsa dan negara serta terus relevan sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.